Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda dalam subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 6 Asas Psikologi Sukan dan Sosiologi Sukan. Pada kali ini akan dibincangkan dalam unit 6.4 Kebimbangan dan Kemahiran Psikologi Sukan. Pada akhir bab ini, pelajar akan dapat menjelaskan kebimbangan dalam sukan, mengenal pasti faktor penyebab kebimbangan, dapat membezakan antara kebimbangan tret dengan kebimbangan seketika, melakukan kemahiran psikologi sukan dengan menggunakan kaedah pernafasan, relaksasi otot progresif, imagery dan keterangsangan kendiri bagi meningkatkan prestasi dalam sukan. Akhir sekali akan dapat memilih kemahiran psikologi yang sesuai mengikut situasi dan individu untuk meningkatkan prestasi dalam sukan. Okey, ini gambar atlet kita sedang berlomba, cara lomba basikal. Dalam bidang sukan, kebimbangan akan mempengaruhi emosi, tingkah laku dan seterusnya prestasi atlet. Pemahaman tentang konsep kebimbangan dalam sukan dan kaedah untuk menguruskan kebimbangan ini perlu dipelajari oleh atlet bagi mencapai prestasi optimum. Dalam unit ini akan membincangkan maksud kebimbangan, faktor penyebab kebimbangan dan jenis-jenis kebimbangan. Unit ini juga turut menjelaskan latihan kemahiran psikologi yang berkesan untuk mengawal kebimbangan dan seterusnya meningkatkan prestasi dalam sukan. Kebimbangan dalam sukan. Ia ditakdirkan sebagai kesan kognitif atau emosi yang terhasil daripada persepsi seseorang individu terhadap situasi yang dihadapi. Syahrudin Abdul Aziz tahun 2001. Setiap atlet mempunyai tahap kebimbangan yang berbeza-beza berdasarkan cara mereka mentafsirkan situasi tersebut. Contohnya, ada atlet lebih bersemangat apabila bermain di hadapan penyokong sendiri, namun ada juga atlet yang akan berasa bimbang dan tidak dapat beraksi dengan baik kerana menganggap sokongan padu penyokong memberi tekanan kepada mereka. Okey. Di sini ada rangsangan pertandingan. Tafsiran ni berdasarkan pengalaman. Kalau positif, akan berlaku penyesuaian. Jika negatif, akan berlaku kebimbangan. Okey, sumber oleh Weinberg dan Gold 2015. Faktor-faktor kebimbangan. Ada banyak faktor yang boleh mempengaruhi kebimbangan seseorang atlet seperti sorakan penonton, tempat pertandingan, keadaan cuaca, pengetahuan tentang pihak lawan, meragui kebolehan diri sendiri dan masalah yang wujud dalam diri atlet itu sendiri. Faktor penyebab kebimbangan ini boleh dikategorikan kepada dua, iaitu faktor situasi dan faktor individu. Okey, tengok dulu faktor individu. Kepentingan pertandingan. Semakin penting sesuatu pertandingan, semakin tinggi kebimbangan yang dihadapi oleh atlet. Tahap kebimbangan didapati lebih tinggi kepada atlet bertanding pada pusingan akhir berbanding pusingan awal. Ketidaktentuan hasil. Semasa sesi pemilihan, tahap bimbang didapati tinggi kepada atlet yang belum pasti pemilihannya dalam pertandingan berbanding atlet yang telah pasti terpilih. Okey, tengok pula faktor situasi, kepercayaan diri. Atlet yang kurang kepercayaan diri lebih mudah berasa bimbang untuk mempelajari sesuatu kemahiran berbanding atlet yang tinggi tahap kepercayaan dirinya. Kebimbangan bentuk fizikal. Atlet yang berasa risau terhadap bentuk fizikal mereka didapati sering menghadapi kebimbangan semasa bertanding kerana memikirkan penilaian individu lain terhadap fizikal mereka. Jenis-jenis kebimbangan. Yang pertama adalah kebimbangan trait ataupun trait anxiety. Trait anxiety ini merujuk kepada ciri-ciri personaliti individu. Individu yang memiliki trait ini
sering mentafsirkan situasi di persekitaran mereka sebagai ancaman yang boleh menggugat diri. Persepsi ini akan meningkatkan lagi tahap kebimbangan. Contohnya, dua orang pemain bola sepak sedang ditugaskan membuat tendangan penalti. Pemain yang mempunyai trait anxiety yang pada tahap rendah akan menganggap sepakan penalti bukan satu ancaman. Sebaliknya, pemain yang mempunyai trait anxiety pada tahap tinggi menganggap penalti ini sebagai satu ancaman dan bimbang untuk mengambil sepakan tersebut. Yang kedua, state anxiety, iaitu kebimbangan seketika. Ia merujuk kepada tahap kebimbangan semasa yang terhasil berdasarkan tafsiran individu terhadap rangsangan di persekitarannya ketika itu. Bagi atlet yang mempunyai darah gemuruh pada tahap tinggi, mereka akan mentafsirkan rangsangan tersebut sebagai tekanan. Kesannya, tahap bimbang dan kebangkitan fisiologi atlet akan meningkat. Contoh, tahap kebimbangan atlet akan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Ketika pertandingan, atlet akan mengalami kebimbangan yang tinggi pada awal pertandingan dan akan menurun sejurus selepas pertandingan bermula. Tahap kebimbangan seketika akan meningkat semula semasa pihak lawan dapat menjaring gol serta masa perlawanan hampir tamat. Okey, itu maksud dia. Terdapat dua jenis kebimbangan seketika yang mempengaruhi prestasi atlet, iaitu kebimbangan kognitif dan kebimbangan somatik. Kita tengok dulu yang kognitif. Merujuk kepada proses mental yang berlaku akibat tafsiran sesuatu situasi. Contohnya, seorang pemain bola sepak akan menilai situasi mengambil sepakan penalti sebagai sesuatu membimbangkan kerana memikirkan fokus penonton kepadanya dan kemungkinan yang berlaku sekiranya tendangan itu gagal. Kebimbangan kognitif atlet akan meningkat akibat sumbangan kognitif yang negatif dan mengganggu prestasi. Somatik pula merupakan proses yang melibatkan aspek fisiologikal individu, kesan daripada kebimbangan. Kesan kebimbangan somatik dapat dilihat seperti peningkatan kadar degupan jantung, berpeluh, perut memulas, otot menjadi keras dan kaku. Pemain bola sepak yang ditugaskan mengambil penalti berkemungkinan menunjukkan simptom seperti pucat, berpeluh di tapak tangan dan perut memulas sekiranya mereka mempunyai kebimbangan somatik pada tahap tinggi. Ini boleh juga berlaku kepada pemain bola sepak bertaraf dunia. Contoh World Cup. Penalti untuk menentukan sepakan untuk menentukan juara dunia pun boleh berlaku. Apatah lagi pada atlet ataupun pemain sekolah. Okey. Kemahiran psikologi sukan. Prestasi puncak atau prestasi unggul dalam sukan dapat dicapai dengan latihan yang sistematik dan konsisten dalam setiap aspek iaitu fizikal, teknikal, taktikal dan psikologi. Rajah 6.4 nanti akan menunjukkan persediaan untuk mencapai prestasi puncak mengikut aspek fizikal, teknikal, taktikal dan psikologi. Penumpuan terhadap aspek fizikal, teknikal dan taktikal sahaja masih belum mencukupi tanpa memastikan atlet berada pada tahap psikologi yang terbaik. Okey. Ini gambaran persediaan taktikal, latihan strategi, persediaan fizikal, latihan fizikal, persediaan teknikal, latihan kemahiran asas, persediaan psikologi, iaitu latihan kemahiran psikologi. Latihan kemahiran psikologi sukan ataupun Psychological Skill Training, PST, merupakan latihan yang dapat membantu atlet membuat persediaan dari sudut psikologi untuk mencapai kejayaan dalam sukan. Seperti latihan fizikal, kemahiran psikologi seperti mengekalkan konsentrasi, pengurusan kebangkitan dan kebimbangan, meningkatkan tahap keyakinan dan mengekalkan motivasi memerlukan latihan yang sistematik dan konsisten. Okey, kita boleh melatih sebenarnya
Okey, yang pertama sekali latihan pernafasan. Yang kedua, relaksasi otot progresif. Yang ketiga, imagery. Yang keempat, kata rangsangan kendiri. So, benda ni boleh dilatih sebenarnya. Baik, kita tengok dulu. Yang pertama, latihan pernafasan. Pernafasan yang betul ialah asas bagi semua teknik relaksasi dan berkesan mengawal kebimbangan somatik dalam sukan. Individu yang tenang, berkeyakinan dan mempunyai kawalan diri akan bernafas dengan lancar, dalam dan beritma berbanding individu yang berada dalam keadaan tertekan. Teknik latihan pernafasan. Tujuan utama adalah untuk membantu mengekalkan ketenangan dan mengurangkan ketegangan otot atlet ketika dalam situasi kebimbangan ataupun anxiety tadi. Atlet perlu mengamalkan teknik latihan pernafasan dalam posisi duduk atau berdiri dan selesa melakukannya. Teknik latihan pernafasan boleh dibuat dengan kaedah berikut. Yang pertama, duduk atau berdiri dalam kedudukan yang santai. Perlahan-lahan menarik nafas melalui hidung dengan kiraan 5. Biarkan udara keluar dari mulut dengan kiraan 8. Ulang beberapa kali. Letakkan tangan pada perut. Bertenang dan regangkan badan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung sambil perlahan-lahan menolak keluar abdomen. Letak tangan pada perut dan rasakan perut bergerak keluar. Apabila abdomen bergerak ke hadapan, diafragma akan turun ke bawah, memberi lebih banyak ruang untuk udara dalam paru-paru. Hembus nafas perlahan-lahan dan abdomen perlahan-lahan balik pada keadaan asal. Ulangi beberapa kali. Okey. Ni contoh gambaran dia. Okey, sedut udara yang warna hijau ni menarik nafas, udara disedut, dada mengembang, diafragma contract ke bawah. Hembus nafas, udara hembus, dada menguncup, diafragma relax. Okey. Yang kedua, relaksasi otot progresif. Kaedah relaksasi otot progresif ataupun Progressive Muscle Relaxation, PMR, merupakan satu kaedah bagi menenangkan minda melalui proses menegang dan merehatkan otot secara progresif. Teknik ini memerlukan atlet berasa kontraksi dalam setiap kumpulan otot dan berasa relaksasi otot apabila direhatkan. Kaedah relaksasi otot progresif berkesan untuk yang pertama, mengurangkan ketegangan dalam semua kumpulan otot utama. Yang kedua, dapat mengurangkan kadar denyutan jantung dan tekanan darah yang akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke otot dan memberi kelegaan kepada otot. Yang ketiga, dapat mengurangkan tekanan, meningkatkan tumpuan dan menghindarkan perasaan takut, kurang yakin dan pemikiran negatif. Prinsip asas dalam relaksasi otot progresif. Yang pertama, dapat mempelajari atau merasai perbezaan antara ketegangan dan relaksasi. Adalah mustahil untuk individu berasa relaksasi dan ketegangan pada waktu yang sama. Yang kedua, relaksasi progresif ia melibatkan kontraksi dan relaksasi secara sistematik pada setiap kumpulan otot utama tubuh. Yang ketiga, relaksasi akan mengurangkan ketegangan pada otot dan merehatkan minda. Relaksasi otot progresif berkesan mengurangkan keletihan, menghasilkan tidur yang berkualiti, mengurangkan kesan sampingan kemoterapi dan berguna dalam mengawal hipertensi. Teknik ini telah banyak kali diubah suai, namun tujuan teknik ini tetap sama, iaitu membantu individu merasai ketegangan dan relaksasi pada otot. Okey, tengok teknik latihan. Langkah pertama melakukan relaksasi otot progresif ialah mengajar atlet untuk membezakan antara tegang dengan relaksasi pada setiap kumpulan otot. Sebelum melakukan latihan, atlet perlu berada dalam kedudukan yang selesa, sama ada duduk atau baring.
Muzik latar yang sesuai dan menenangkan boleh dimainkan untuk mewujudkan suasana tenang. Latihan relaksasi otot progresif yang betul akan memberikan kesan rileks dalam tempoh masa singkat. Pada peringkat awal, atlet memerlukan 20 hingga 30 saat untuk menegang dan merehatkan kumpulan otot. Tetapi sekiranya telah mahir, atlet hanya memerlukan 2 hingga 3 saat sahaja untuk mengendurkan kumpulan otot yang tegang. Lakukan latihan bersama dengan rakan-rakan. Okey, tengok ni. Yang pertama. Okey, aktiviti 1. Genggamkan tapak tangan sekuat-kuatnya. Biarkan selama beberapa saat dan rasakan ketegangannya. Kemudian, buka genggaman dan kembali pada kedudukan asal. Rasakan perbezaan antara ketegangan dan relaksasi. Lakukan untuk tangan kanan dan seterusnya tangan kiri. Yang kedua, genggam kedua-dua tangan, fleksi lengan pada siku dengan sekuat-kuatnya sehingga hampir menyentuh bahu. Biarkan selama beberapa saat dan rasakan ketegangannya. Kemudian, ekstensi kembali dan rasakan perbezaannya. Ketiga, tekan kepala sekuat-kuatnya ke hadapan seolah-olah dagu akan bersentuh dengan dada. Biarkan untuk selama beberapa saat dan rasakan ketegangannya. Kemudian kembali kepada asal dan rasakan perbezaan. Yang keempat, dongakkan kepala ke atas dengan sekuat-kuatnya seolah-olah hidung akan menyentuh dinding di belakang anda. Biarkan bertahan selama beberapa saat dan rasakan ketegangannya. Kemudian kembali pada kedudukan asal dan rasakan perbezaan. Yang kelima, kerutkan dahi dan cemikkan muka sehingga nampak hodoh dan berkerut-kerut. Biarkan selama beberapa saat dan rasakan tegangnya. Kemudian kembali ke keadaan asal dan rasakan perbezaan. Tutup mata dan ketapkan gigi sekuat-kuatnya. Tahan beberapa saat dan rasakan tegangnya. Kemudian kembali pada asal dan rasakan perbezaan. 7. Tegangkan otot-otot abdomen dengan menggeraskannya. Tarik perut ke bahagian dalam seolah-olah sedang bersedia untuk ditumbuk di perut. Tahan. Okey, dan rasakan apa yang dirasakan tegang. Kemudian kembali semula ke berasal. 8. Ekstensi kaki dan telapak kaki sehingga otot paha berasa tegang. Biarkan selama beberapa saat dan kembali kepada asal. Rasakan perbezaannya. Okey, tadi ada 8. Baik, tengok pula imagery. Tengok gambar tu kita dibayangkan. Kenapa ada hitam di situ. Baik. Imagery ialah salah satu teknik mental untuk membayangkan sesuatu dalam minda. Kemahiran imagery merupakan latihan untuk melatih minda dan mencipta corak neural dalam otak bagi membiasakan otot melakukan pergerakan sebenar yang kita mahukan. Imagery sangat berkesan, membantu meningkatkan prestasi sama ada semasa latihan atau pertandingan. So maknanya yang ini hitam ni tak ada, tapi kita yang pelontar bola jaring ni dia membayangkan di depan dia ada orang cuba menghalang. Okey. Antara faedah latihan imagery adalah pemerolehan kemahiran. Sesuatu kemahiran baharu yang kompleks akan mudah dipelajari dengan melakukan latihan imagery. Persediaan latihan dan pertandingan. Latihan imagery membantu atlet menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan. Atlet boleh membayangkan situasi sebenar pertandingan seperti sorakan penonton. Semasa pertandingan sebenar, atlet tidak akan terganggu dengan persekitaran dan dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pertandingan tersebut. Strategi chopping. Imagery membantu atlet untuk mengawal tekanan misalnya dalam situasi semasa hendak mengambil pukulan penalti dalam permainan hoki. Atlet boleh membayangkan situasi latihan atau suasana yang menenangkan. Okey. Ada 2 jenis imagery. Dalaman. Apa dia dalaman? Atlet dapat mengimajinasikan semua pergerakan tersebut seperti diri sendiri yang melakukan lakuan tersebut. Apabila berjaya pada tahap ini, atlet telah berada pada tahap kinestetik.
Atlet dapat mengimajinasikan setiap sensasi pergerakan kerana otak telah menghantar impuls elektrik ke otot-otot tersebut. Imagery luaran pula, individu yang hanya melihat pergerakan tersebut dari aspek luaran sahaja seperti memerhatikan diri sendiri dalam video. Atlet hanya beroperasi pada tahap visual dan gambaran pergerakan dengan jelas. Imagery lebih berkesan sekiranya melibatkan semua deria panca indera seperti pendengaran, bau, sentuhan dan penglihatan. Antara faktor yang membantu berkesannya imagery adalah jenis tugasan, ringkas atau kompleks. Dia berkesan untuk tugasan ringkas berbanding tugasan yang kompleks. Tahap kemahiran atlet, pemain baru atau berpengalaman. Ia lebih berkesan untuk atlet yang berpengalaman berbanding atlet baru. Kebolehan imagery, jelas atau tidak. Imagery lebih berkesan apabila atlet mempunyai kemahiran imagery yang baik, iaitu kawalan dan imej sebenar. Okey, relaksasi dan mengawal imagery. Prosedur dia, relax dan fokus pada pernafasan. Tumpukan perhatian pada tindak balas badan iaitu proses menarik dan mengembus nafas. Beri perhatian pada segala perkara yang menjadi fokus pemikiran, kemudian buang perkara tersebut dan kembali fokus pada pernafasan. Bayangkan bahawa diri sedang berada di tempat kesukaan. Yang kedua, memperbaiki kemahiran. Pilih kemahiran spesifik yang ingin dibaiki. Fikirkan kemahiran yang dilakukan pada kali ini lebih baik daripada kemahiran lepas. Ulang latihan mental ini beberapa kali. Beri perhatian pada aspek yang memerlukan lebih latihan. Disarankan untuk membuat latihan mental dan latihan fizikal secara berselang-seli. Contohnya, selepas melakukan latihan imagery, teruskan dengan latihan fizikal dan kembali ke latihan imagery jika masih belum dapat menguasai kemahiran tersebut. Ni gambar ni, dia fikirkan, aku boleh. Okey. Ketiga, merasakan sentuhan, rasa dan bau. Secara bayangan, ambil sebiji limau, rasakan jalinan pengupasan buah limau tersebut, hidu buah limau tersebut. Kupas kulit limau satu persatu, gigit dan rasakan jusnya. Rasakan sentuhan, rasa dan bau buah limau secara imagery. Okey. So tadi ni imagery lebih kepada macam kita membayangkan apa aktiviti yang kita akan buat. Okey, kemahiran contoh kalau main bola sepak ni nak sepak bola. Kita boleh pejam mata, bayangkan cara kita sepak bola, 2-3 step, pacak kaki dan kaki yang sebelah lagi menyepak bola. Boleh dibayangkan sebenarnya. Okey, tapi kena buat dengan kerap. Okey, kata rangsangan kendiri yang keempat tadi tu, ia adalah merupakan salah satu strategi mental yang boleh membantu individu mencapai prestasi dalam sukan. Kata rangsangan kendiri atau lebih kita kenal sebagai kata kendiri, self-talk, adalah pemikiran dan kata-kata yang wujud dalam minda seseorang dan diluahkan sama ada secara lantang atau berbisik dalam hati. Macam tadi yang ini jadi contoh. Yang ni. Okey, sama je. Dalam minda dia, aku boleh buat. Aku boleh buat ni. Okey? Contoh tadilah. Jenis-jenis kata rangsangan kendiri. Ada dua, iaitu kata positif dan kata negatif. Kata kendiri positif merujuk kepada kenyataan yang dapat membina semangat, motivasi dan keyakinan diri. Negatif pula merujuk pada kenyataan yang boleh mengurangkan keyakinan diri, mewujudkan kebimbangan dan menyebabkan prestasi menurun. Ada dua So kita ambil yang warna hijau ni lah. Okey. Positifkan diri. Contoh macam ni. Okey, dalam fikiran dia ada aku mampu menjaringkan gol. Jauh ni. Okey, free throw. Okey, jauh tapi aku boleh. Dalam kita punya fikiran ni yang positif. Aku boleh. So kenalah. Okey, tak boleh kata tak boleh. Mesti kata aku mampu menjaringkan.
Kata kendiri positif. Okey. Peristiwa gagal menjaringkan gol. Kata kendiri positif. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menjaringkan gol dalam perlawanan ini. Saya boleh. Saya cukup bersedia. Saya akan lakukan yang terbaik. Tindak balasnya bermotivasi untuk mendapatkan yang lebih baik dan akan berfikiran tenang. Yang kedua, contoh, gagal membuat servis yang baik semasa perlawanan tenis. Kata positifnya, beri tumpuan sepenuhnya pada pertandingan dan fikirkan bahawa perlawanan belum berakhir. Fokus pada titik kontak. Apa tidak balas dia? Konsentrasi yang lebih baik. Optimis dan akan berfikiran tenang. Okey. Negatif pula, contoh tadi gol tadi, dia kata saya akan sentiasa gagal menjaringkan gol dalam perlawanan. Mengapakah saya begitu buruk sekali? Kalau apa dia bilang, tiada self confident dan akan bersedih. Gagal servis dalam tenis, aku berasa bodoh kerana tak dapat memenangi setiap set ini. Ia merupakan sekolah yang teruk. Dia akan marah, berharap dan meningkatkan ketegangan badan. So yang tu yang akan boleh menghempar raket tadi tu. Contohlah. Okey. Merangka dan melaksana latihan kemahiran psikologi, PST. Setiap atlet berbeza dari segi kemampuan mereka ketika beraksi apabila menghadapi situasi pertandingan yang kompetitif. Contoh, ada atlet menghadapi masalah kebimbangan yang terlalu tinggi sehingga menjejaskan prestasi dan ada pula atlet yang mempunyai masalah kebimbangan terlalu rendah menyebabkan gangguan tumpuan terhadap pencapaian matlamat. Psikologis atau jurulatih yang ingin membentuk program latihan kemahiran psikologi perlu mengenal pasti situasi dan faktor psikologi atlet. Tahap kebimbangan atlet merupakan antara keadaan psikologi atlet yang perlu diambil perhatian sebelum memilih latihan kemahiran psikologi. Tahap kebimbangan atlet yang tinggi sehingga mengganggu prestasi boleh dikurangkan melalui latihan kemahiran psikologi seperti latihan pernafasan dan relaksasi otot progresif. Bagi atlet yang mempunyai tahap kebimbangan terlalu rendah, latihan kemahiran psikologi seperti imagery dan kata kendiri boleh meningkatkan kebangkitan mereka. Selain keadaan psikologi atlet, situasi atau bentuk tugasan juga perlu diambil kira sebelum membentuk program latihan kemahiran psikologi. Contohnya, pasukan hoki atau bola sepak memerlukan latihan kemahiran psikologi yang dapat menaikkan kebangkitan pada tahap sederhana berbanding sukan angkat berat atau lontar peluru. Atlet bagi sukan kemahiran tertutup seperti memanah dan menembak lebih memerlukan latihan kemahiran psikologi yang dapat meningkatkan konsentrasi. Psikologi sukan, jurulatih dan atlet perlu menyusun strategi bagi memastikan program latihan kemahiran psikologi yang dirancang dapat dijalankan dengan efektif. Ini proses merangka kemahiran. Yang pertama, menilai kemahiran atlet. Okey. Yang kedua, memberi maklum balas terhadap kekuatan dan kelemahan aspek psikologi atlet. Yang ketiga, boleh merangka dan melaksanakan program latihan kemahiran psikologi yang bersesuaian berdasarkan kekuatan dan kelemahan atlet. Dan yang keempat, menilai keberkesanan program. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh keluar untuk bab ini. Okey, soalan pertama di sini, antara situasi berikut, atlet manakah yang mengaplikasikan kemahiran imagery luaran? Baca statement yang ada A sampai D, kemudian cari. Okey. Antara kebimbangan tentang berikut, yang manakah ada atlet yang mengalami masalah kebimbangan thread? Sama ikut macam tadi sama. Dia bagi statement, baca dan cari jawapan. Soalan ketiga, contoh bicara kendiri positif. Dia bagi 4 sini ayat. Pilih jawapan yang betul. Ini untuk objektif. Untuk struktur dan esei macam biasa, ditanya apakah beza. Okey, jelaskan latihan. Ada 4 sini, jelaskan 4. Huraikan 2 jenis latihan kemahiran psikologi. Ini contohlah, contoh soalan yang boleh keluar dalam bab ini. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini.
Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.